Echo. Sekarang dah okey ke belum? Saya buka dan saya tutup balik. Saya buka, saya tutup balik mic. Okey tak? Sekarang dah okey ke belum? Tak hujan. Saya tak bercakap ni. Dah okey. Okey dah. Okey, dah berapa K? 4K. Paling tebal bacaan. Yang ni paling tebal bacaan. Okey, saja nak tunjuk stiker ni. Hai Siti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell screen. Saja nak Free Palestine. Okay, thank you Ari. Okay, kawan-kawan yang rasa nak naik ke atas, silakan, dipersilakan untuk naik ke atas. Kalau orang Perdana Menteri pula, orang penyakau nasional, tak boleh cakap macam tu kan. Perikatan Nasional, kalau rasa nak naik, nak berhujah, nak tanya soalan pun boleh. Tak payah jawab soalan, nak tanya soalan je pun boleh, tak ada masalah. Kita mengalu-alukan. Okey, yang peliknya kerajaan penyakau ataupun Perikatan Nasional ni masa ada sekarang ni, bila dah menjadi pembangkang, dia tanya berkenaan dengan undang-undang syariah kepada kerajaan sekarang yang diorang ni sendiri gagal laksanakan. Ini adalah stiker, ini bukan filter. Korang tak payah carilah filter untuk buat live, ini tak ada. Ini stiker dekat muka saya ni. Ni akan tunjuk jari tu salah pula. Jadi kan korang kata filter apa yang ada Palestin ni? Tak ada. Ini stiker. Okay, baik. Saya rasa sedih lah bila pembangkang hari ni terus menerus mempolitikkan isu Palestin ini. Kan? Saya rasa macam isu Dam Aceh pun menjadi perdebatan di parlimen. Korang bayangkanlah, isu Dam Aceh Amerika menjadi perdebatan antara MP Mancang di Dewan Rakyat semalam. Dan Menteri Luar sendiri mengatakan bahawa jelaskan ini isu serius, ini bukan isu biasa-biasa. Dia seolah-olah sebenarnya itu adalah pujukan, macam-macam term lah yang diorang keluarkan. Itu adalah hanya pujukan, itu adalah, tak nak jadi ustazah sangat. Saya nak invite Pakcik Ismawi. Silakan Pakcik Ismawi. Saya harap Pakcik Ismawi ni seorang yang pemberani, macam kata Ari, seorang yang pemberani untuk naik atas. Pakcik Ismawi yang handsome, naik atas, sila bercakap dengan saya. Tak payah nak mengata-mengata dekat bawah. Jom kita bercakap dekat atas. Berani tak Pakcik Ismawi? Saya pinkan Pakcik Ismawi ni. Tak boleh. Oh, dah lari dah Pakcik Ismawi. Dah lari ke Pakcik Ismawi? Pin this comment. Tak boleh nak pin. Couldn't pin the comment, you can try again. Dia tak boleh pin. Saya tak tahu kenapa. Pakcik Ismawi takut ke? Pakcik Ismawi takut ke nak bercakap dengan saya dekat atas? Tak ada masalah, saya boleh je. Okey. Muhammad Nazri, iaitu Duta Besar Malaysia ke Amerika Syarikat, menasihatkan Wak Ahmad Faizal Dimasyik ataupun tata tindak daripada pihak Amerika Syarikat terhadap Malaysia adalah satu benda yang serius. Kan? Adalah satu benda yang serius. Jadi ini bukanlah benda yang main-main. Okey. Syok sebenarnya saya baca Nazri, Duta Besar Malaysia ni, dia sekolahkan Wan Faizal. Jadi Wan Faizal ni berlagak pandai. Konon nak nafikan penilaian tegas PMX itu terhadap Palestin, tapi tak tahu cerita yang sebenar. Kerajaan Amerika Syarikat telah berjumpa dengan duta kita di sana dan meminta agar PMX menyatakan simpati terhadap Israel juga. Itu indikasi jelas bahawa mesej Datuk Seri Anwar Ibrahim ini memberi impak sehingga kan mereka rasa kurang senang.
Yang kelakarnya, diorang ni nak besarkan Mahathir. Konon Mahathir lebih tegas. Aku tak nafi Mahathir pun lantang. Tapi tak selantang Datuk Seri Anwar Ibrahim semasa menjadi Perdana Menteri berkenaan dengan isu ini. Dan seperti yang Nazri itu tegaskan, Datuk Nazri itu tegaskan, belum pernah ada lagi dimasyir daripada kerajaan Amerika Syarikat terhadap negara kita sebelum ini. Kenapa hitam sangat hati mereka ni dengan kesemua pemimpin PN ni? Aku tak faham lah. Sebenarnya beginilah, bila kejahatan kita tak mampu nak ditutup lagi, cara yang paling mudah adalah nampak baik. Kan, dan membuatkan orang lain nampak lebih jahat. Sebab tu kita nampak hari ni berbagai lah, kononnya ada laman web berkenaan dengan liberal Malaysia ataupun PKR. Ada PKR logo di situ menyokong liberalisasi Israel dan sebagainya. Itulah yang cuba mereka ini lakukan. Dan dalam isu Palestin ni memang jelas masa Mahyadin menjadi Perdana Menteri itu sangat lemah berkenaan isu ini. Masa tahun 2021 memang kaku, memang bisu, memang tak ada tindakan sampai ambil pendekatan berkecuali. Adakah itu terpaling lantang, terpaling tegas bagi kamu? Kan, bila Datuk Seri Anwar Ibrahim telah menunjukkan sokongan beliau sebagai Perdana Menteri, dan kita sebuah negara ini, sebuah negara Islam pula tu, yang pemimpinnya Islam, ramai rakyatnya Islam, dan agama rasmi kita juga Islam, dan kita nampak Perikatan Nasional dan Mahyadin ni terlihat kaku, bisu dan kayu semasa mereka menjadi kerajaan. Masa 2021, bayangkan pesawat Israel lalu di atas serban, bawaan kata apa? Di atas serban lebay. Jadi tadi, petang tadi ada seorang tu, dia kata marah, lebay-lebay, serban-serban ni tolong jangan ungkit lah. Tolong jangan bawa lah serban-serban lebay-lebay ni, dia kata bukan level, dia cakap macam tu kan. Tak ada masalah. Kan, tapi dah kalau nak sebut, macam Abang Wan kata, Abu Jahal pun pakai serban. Abu Jahal pun pakai jubah, apa masalahnya? Kan? Jadi itu satu hujah yang tak tersangkal. Bahawa semasa 2021, Perikatan Nasional mengambil pendekatan bahawa mereka telah mengambil pendekatan berkecuali berkenaan dengan isu Timur Tengah ini. Jadi hanya satu cara saja mereka ni untuk tutup malu, iaitu dengan menafikan apa yang Datuk Seri Anwar buat. Kan, apa yang Datuk Seri Anwar buat dan Kerajaan Perpaduan lakukan. Malangnya mereka ini terlalu dangkal dalam berpolitik. Dia tak tahu perbuatan itu akan memburukkan lagi nama Perikatan Nasional. Mereka-mereka ini. Jadi tapi apa nak buat, dalam Perikatan Nasional memang tak ada yang cerdik. Tengoklah bagaimana mereka memainkan isu ni. Sampai sekolah pun buat solidariti mereka nak berpolitik. Makin hari makin terselah wajah hipokrit mereka. Itu yang pastilah. Kan? Jika anda tak tahan nak dengar perkara ataupun perkataan yang panas-panas dekat sini, sila keluar. Ya, sila keluar daripada live ni. Dekat sini memang tak boleh, hati tisu memang tak boleh tahan. Jadi negara kita telah menerima notis 3 amaran ugutan dimasyir daripada US kerana ketegasan PMX menghentam keganasan genosid yang berlaku ke atas Palestin yang didukung oleh kuasa-kuasa besar barat. Jadi hari ini dengan selambanya PMX tweet balon Israel, dosa mereka diheret ke muka pengadilan. Memang hati kering betul lah aku nampak PMX ni. Sikit dia tak goyang dengan US. Pemimpin yang ada the ball of steel macam ni lah kita mahu. Kan? Bukan have no balls. Kan? Lupa hari tu wala on berbuih mulut desak PMX, namakan pihak yang ugut dia. Bila Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan bahawa orang yang ugut dia tu siapa, lepas tu dia tak percaya pula. Hari tu kau yang bersungguh-sungguh menyatakan, Datuk Seri Anwar, kalau ada orang ugut, beritahulah siapa ugut. Betul tak? Bila Datuk Seri Anwar mengatakan dia dapat 3 notis dimasyir daripada pihak yang mengugut itu, siapa? Lepas tu kau kata pula, itu bukan isu yang besar, itu adalah satu notis saja, itu adalah satu pujukan. Macam-macam yang saya dapat dengar daripada Facebook. Dia tahu tak Facebook tu sebenarnya berpihak kepada siapa? Kan? Jadi hari ni siap dedahkan, kemarin siap dedahkan di Parlimen, dan bukan lagi rahsia lah siapa yang sekarang ini memberi notis tersebut. Tapi saya heran juga dengan Walatok, dengan Walaun. Dalam isu ni Walatok dengan Walaun yang sawan lebih lah. Kan?
Zionis yang hak tukar bom Palestin pun tak ada nak desak PMX dedahkan nama. Ataupun daripada pihak sana, pihak Palestin sendiri pun, dedahkanlah nama, kita nak tahu siapa yang hukum Malaysia ni, tak ada. Itulah kalau orang dah jadi balaci-balaci cyber upahan dia orang ini kan. Jadi dia orang ni dah naik sawan berkenaan dengan bila dia orang suruh dedahkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Terima kasih Farida. Okey, bila Datuk Seri Anwar Ibrahim dedahkan, kau bising. Bila Datuk Seri Anwar Ibrahim beritahu pihak mana, kau bising. Mula-mula kau suruh desak, suruh bagi tahu dan sebagainya. Kan. Dan TMJ, contoh, TMJ bersuara tak ada keperluan bawa senapang mainan di sekolah. Dan walaupun solidariti Palestin, sebelum ini netizen mengamuk, maki kesesakan ibu bapa dengan aksi senapang mainan dan sebagainya. Tapi bila TMJ kata, tak payahlah sampai ke tahap itu. Kenapa tak ada suara yang mengatakan apa-apa? Jadi, dulu bukan main bising. Awak mainan kanak-kanak terbuka kot. Jual senapang tu merata-rata kot. Dekat DIY ada jual senapang. Ada dekat Expo jual senapang mainan budak-budak. Senapang mainan budak-budak pun korang nak koyak. Dia cakap macam tu. Kan? Jadi kalau pistol mainan, senapang mainan yang budak 2-3 tahun tu, dia tak tahu. Maknanya dia tahulah bang-bang-bang macam tu. Bukan dia tahu apa makna pistol tu digunakan untuk apa, untuk perang ke apa, tak tahu apa-apa. Mereka reti seronok dan terpengaruh imej manusia. Itu sahaja. Jadi kalaulah kita ni di sekolah adalah tempat yang untuk kita mendidik supaya insan tu menjadi bertawaduk, insan mulia dan sebagainya, kan? Tiba-tiba kau nak bawa macam tu seolah kau nak menggalakkan sesuatu yang kita sendiri tak mau sebut apa. Tu nak habaq pistol tiruan dia bukan benda main-main. Ia salah di sisi undang-undang. Orang awam tak boleh secara terbuka diguna di tempat awam walaupun ia tiruan. Ingat benda lawak kau. Tak payah nak tanyalah, pasal malam awak jual mainan. Hello. Kalau kau buat aksi, kau pegang, kau berpakaian seperti tentera, lepas tu kau keluar, thank you Zizaji, kau keluar dan kau bawa benda itu, senapang mainan, pistol mainan ke premis kerajaan, ke sekolah, itu adalah satu kesalahan. Dan Minggu Solidariti Palestin ni patutnya jadi medan beri kesedaran kepada umat Islam dan juga anak-anak kita dan rakyat Malaysia faham berkenaan dengan konflik Israel dan Palestin ini dengan lebih tepat, berkenaan dengan studi geopolitik juga. Thank you Dindin. Kan? Jadi biar dada anak-anak kita ni penuh ilmu, penuh kesedaran, penuh keinsafan. Beri kefahaman dan ilmu tu lebih penting kepada anak-anak kita dalam konflik Palestin ini, dari bakar semangat yang ekstrim, kan? Ekstrim supaya dia ni satu hari dia asyik nak marah, asyik apa-apa perkara ni dia asyik rasa dia perlukan pendekatan ekstrim untuk mengatasi perkara tersebut. Jadi lepas tu kan kita nampak guru juga dipersalahkan sekarang ini. Sebuah buta tuli kadang-kadang kan. Okey, saya nak beritahu walaupun anda pergi beli pistol tiruan, anda berpakaian macam tentera nak pergi berperang tu, anda keluar pergi bandar nak tengok, sambil mengacu-ngacukan pistol tu, tengok anda kena tahan ke tidak? Saya nak tanya, kalau anda berpakaian macam tentera, anda bawa pistol palsu, anda pergi senapang palsu ke Sukati hang lah, hang pergi dekat tempat awam, hang bergaya macam tu, macam seolah-olah nak tembak orang dan sebagainya, polis mai tangkap hang tak? Try lah tengok. Kan? Begitulah lebih kurang. Jadi sebab itulah kita ni nak buat apa-apa kita kena tahu undang-undang jugalah. Sebab itu kadang-kadang kita ni buta undang-undang, jadi kita ni tak tahu apa yang boleh, apa yang tak boleh. Jadi sikit-sikit kenapa tak boleh lagu tu, kenapa tak boleh lagu ni kan? Kan? Jadi nak jadi macam Afghanistan lah pula kita tengok puak-puak ni. Jadi Menteri Fadhina Siddiq sendiri menyatakan di Dewan Rakyat dia sebab dia perkataan yang keluar daripada percakapan dia, ucapan dia di parlimen tadi, dia sebab
niat murni KPM dalam mengadakan Minggu Solidariti Palestin di sekolah ini untuk bertujuan untuk memberi kesedaran kepada anak-anak apa yang berlaku di luar sana. Bagaimana beruntungnya anak-anak di negara kita ni jauh daripada peperangan. Kita ni tak dibom, kita tak diancam. Kita nak makan apa kita boleh makan, kita nak pergi mana kita boleh pergi, kita boleh pergi, kita boleh ada pendidikan, kita boleh pergi, ibu bapa kita ada dengan kita, kan? Tak ada ahli keluarga kita yang meninggal. Cuma salah tahsir apabila segelintir anak-anak, mungkin bapaknya ke apa ke, atau saya tak tahu dah, di antara cikgu tu saya tak nak menuduh, yang bawa senjata mainan ini dan beri satu mesej kurang baik. Ini adalah satu stigma yang ditambah pula dengan propaganda Islamofobia. Jadi kita tak mau bawa benda macam ini. Senjata mainan cukup pun dia kata, tapi kalau kita tak sedar, ia satu normalisasi mempromosikan kepada dunia sebenar. Sedangkan kita duk kata Islam ni adalah agama yang sejahtera, agama yang harmoni, agama yang meraihkan semua kaum, kan? Jadi kalau dalam tempoh hari yang kita boleh tengok kepada kesesuaian lah. Saya rasa itu tak sesuai untuk diterapkan kepada sistem pendidikan kita, dan ini akan memberi imej yang buruk kepada Kementerian Pendidikan itu sendiri. Yang kita tak setuju bukannya sebab solidariti itu, tapi pengisian itu. Ada baiknya pengisian solidariti itu berkisarkan tentang sejarah, memupuk kesedaran, isu kemanusiaan dan lain lagi yang bersesuaian dengan pelajar Islam. Selain doa, kita buat solat hajat, kita bacakan kunut nazilah untuk pelajar-pelajar Islam. Tak cukup dengan semangat, kita adakan juga didikan dan maklumat yang betul supaya mereka ini faham berkenaan dengan apa dah terjadi pada 75 tahun ini. Kan 7 dekad sudah. Hak tak setuju tu perkara biasa. Dalam negara demokrasi ni kita boleh berhujah ataupun kita boleh abaikan. Ia tak patut dijadikan satu modal politik bagi pihak yang satu lagi itu untuk menghentam kerajaan semata-mata dan nak menjadikan ianya satu sentimen. Kononnya, kerajaan ni tak boleh begini, tak boleh begitu. Samalah macam hari tu tak boleh takbir. That's not true lah. Semua sekolah boleh takbir, semua sekolah boleh berdoa, boleh solat hajat, boleh baca kunut nazilah, boleh macam-macam. Selain daripada membawa senjata-senjata tersebut. Okay? Baik. Saya nak naikkan orang dah. Lari lah pula. Ni lah malasnya. Saya kan, kalau saya terus naikkan dia orang, masalah pertama adalah dia orang akan kacau saya punya penerangan. Sebab kalau saya tak ada penerangan, saya punya view akan teruk. Dia kena engagement dulu. Thank you, Sufi. Jadi, saya terpaksa bercakap jugalah seorang-seorang at least 10 minutes, 50 minutes kan. Pada mereka yang tak suka nak dengar, okay, sampah lah, apalah, korang ni jealous. Sebab saya faham korang ni jealous. Sebab korang punya room yang pro penyakau nasional tu tak boleh nak penerangan macam ni. Dia orang tak ada penerangan yang membuka minda, yang memberi ilmu, yang memberi kesan positif, kan? Room yang sebelah sana buka je nak mengatur orang, buka mulut je bohong, buka mulut je fitnah. Betul tak, Ari? Apa pendapat hang? Ya. Sat dah. Bagi seminit. Alah. Okey. Saya naikkan satu-satu ya, supaya tidak bertembung. Kita dengarkan daripada Tok Adi. Okey, Tok Adi, silakan. Apa pendapat Tok Adi? Okey, baik Yani. Assalamualaikum. Salam. Okey, saya setujulah apa yang Yani cakap tadi. Okey, berkenaan dengan mukadimah Yani, ya, memberikan sedikit penerangan, kan. Kita dalam room ni memang itu matlamat dia. Kita nak bagi ilmu, nak bagi kefahaman, nak bagi pencerahan kepada setiap yang mendengar ataupun menonton live ini, ya. Tidak macam di sebelah sana kalau saya tengok hujah-hujah mereka tu kebanyakannya memang memburuk-burukan, kan. Selalu memberi naratif yang negatif terhadap apa juga tindakan kerajaan, terutama tindakan PMX.
memang tak ada langsung yang positif bagi mereka. Tidak macam kita. Kita dalam room ini, kita bila ada tindakan daripada pihak kerajaan, terutamanya pihak menteri-menteri yang tidak disenangi oleh rakyat, kita pun akan bercakap, memperbetulkan. Tidak seperti mereka. Mereka sedikit pun tidak ada usaha untuk menegur pemimpin-pemimpin mereka. Walhal pemimpin-pemimpin mereka ni ada kalanya kita nampak sesuatu yang songsang, percakapan yang merepek dan juga percakapan yang lebih kepada menghina dan meremehkan orang lain. Di sini kita nampak perbezaannya. Kalau saya tengok daripada un di bawah ni yang memberi komen, PH kononnya pro Israel, Yani pro Israel, dia kata kan. Ya kalau berani naiklah kita berhujah kan. Kita berhujah, jangan cuma melontarkan peluru kemudian senyap. Melontarkan peluru kemudian menyorok. Kalau berani kita naik berbahas, berbincang, Dia katakan bahawa kononnya saya lah, kalau dia nak tuduh saya begitu, kita tiap-tiap malam duduk membaca kunut nazilah apa semua. Saya cabar yang mengatakan begitu. Naik atas ni baca kunut nazilah, kau reti ke tak? Ya, betul. Banyak sebenarnya kita nak cuba test, try, tengok sebenarnya yang ni. Berkenaan dengan diorang yang banyak sangat komen-komen negatif ni kan. Kita nak tengok sendiri. Yang konon-kononnya mereka lebih Islam daripada kita. Yang konon-kononnya mereka lebih baik dan suci murni daripada kita. Kita nak tengok sebenarnya sejauh mana daya pemikiran dia, pengetahuan dia yang mendalam tentang Islam. Kita nak tengok. Kan, bukan saya mencabar, tidak. Tapi kita nak tengok, adakah engkau yang selama ini merasa diri lagi hebat daripada orang lain, merasa diri lebih Islam daripada orang lain, merasa diri lebih Palestin daripada orang lain? Kita nak tengok setakat mana dia punya kualiti. Bukan hanya cakap di bawah ni, seolah-olah kita ni membuat fitnah hari-hari dalam live ni, kita membuat fitnah. Tidak, saya dah terangkan banyak kali. Live ataupun room ini memang saya respect dari dulu lagi. Sebabnya apa? Saya tak pernah lagi terdengar satu pun ayat ataupun statement yang dikeluarkan oleh panel-panel terutama yang menyokong PH kerajaan sekarang ini yang memfitnah ataupun yang bercakap tidak benar dan tidak ada fakta. Saya tak pernah lagi. Terus terang saya katakan yang ni, saya baru buka lah sekarang ni. Saya sebenarnya memang reformis tahun 98 lagi. 98 masa tu, umur saya baru 26. Umur saya baru 26. Dan sekarang menjangkau 55 lah tahun depan. Saya satu level sebenarnya dengan Abang Wan lah. Dari segi perjuangan kami, tak banyak jauh beza. Saya menulis, masa tu Abang Wan pun menulis. Ya? Sampai sudah kami tak tahu Abang Wan umur dia berapa. Kenal lama dah tapi dia Abang Wan tua sikit daripada saya. Kalau tak silap saya dia 57 ke 56 lah. Tua sikit daripada saya. Dia lebih senior daripada saya. Dan saya tahun depan, insyaAllah tahun depan akan menjangkau 55. Dan Alhamdulillah sampai setakat ini masih diberikan kesihatan dan kekuatan. Walaupun perjuangan tu memang rasa pedih daripada dahulu. Tahun 98 lagi saya dah mula berjuang di dalam Parti Keadilan Nasional dulu. Hinggalah sampai terbentuknya Parti Keadilan Rakyat. Tapi perjuangan itu yang ni amatlah berbaloi. Jika kita melihat orang yang selama ini kita dukung, orang yang selama ini kita berikan kepercayaan kepada dia, akhirnya hari ini dapat mentadbir negara. Jadi berbaloilah perjuangan kita dulu. Dan pernah makan cota daripada FRU, pernah minum air water canyon, pernah duduk dalam lokap dan sebagainya lah penderitaan di zaman Maha Zalim dulu, di zaman Maha Fir'aun dulu. Tapi masa itu saya lebih kepada penulisan bersama dengan Abang Wan dulu. Di 1-2 blog dulu tak adalah Facebook, WhatsApp semua tak ada. Jadi kami menulis dalam blog kebanyakannya. Itu dulu setakat ni yang ni. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, sebelum aku pergi kat kau Ari sekejap, sebelum aku lupa. Beginilah yang aku tengok hari ni berkenaan dengan diorang
share liberal macam ni yang PKR dalam liberal solidarity Israel, something like that lah kan? Betul tak? Nak tu organisasi liberal nation. Saya nak beritahu begini, abaikan yang itu. Kalau ada orang kongsi, beritahu dia, pastikan benda tu sahih baru kongsi. Tak sahih, jangan kongsi. Sebab saya tengok penjawat awam pun ada juga kongsi. Kan ini bahaya sebab saya takut nanti perkara yang tak betul anda kongsi. Sebab ingat tak hari tu masa lepas PMX jadi Perdana Menteri, ada satu laman web, bukanlah portal berita yang sengaja diadakan. Thank you Azman. Yang diadakan lepas tu mengatakan bahawa the first bisexual prime minister, something like that lah. Lepas tu bila dah viral, web tu hilang. Dan saya tengok web tadi yang diviralkan oleh ramai orang tu 7 hari bulan 10 tarikh dia dicipta. Jadi daripada situ saya menimbulkan kegusaran lah, kegusaran awam kan. Okey, lagi satu yang diorang duk sebut liberal. Yang aku nampak hari ni, apa sebenarnya maksud liberal tu walaupun pun tak tahu. Dan dia dijadikan senjata akidah PAS. Ini. Dan perkataan liberal akan sebabkan Walaun dan Ustaz PAS ni boleh hilang akal tau. Sebab mereka ni dah didefinasi dengan definasi Sonsang. Berbeza dengan, sebab dalam kita punya rukun negara pun definisinya ada liberal juga terkandung di situ. Dan mereka terpengaruh dengan apa yang berlaku di Indonesia bila ada pihak yang punya kefahaman Islam yang salah menjenamakan diri mereka dengan Islam liberal tetapi tidak mengubah makna liberal yang difahami di tempat lain dan konteks yang lain. Dan ini kita tak boleh sekat diorang ini untuk isi otak mereka dengan makna yang salah, tapi jangan jadikan perkataan itu sebagai senjata untuk menyerang akidah orang lain. Dulu puak-puak Khawarij ni gunakan perkataan Islami seperti kafir, munafik, fasik, musuh Allah terhadap musuh politik mereka. Kini mereka mempunyai istilah moden iaitu liberal dan sekular untuk tujuan yang sama. Tapi liberal ini kalau kita dapat lihat dalam konteks politik, ekonomi, sosial, pendidikan, kebudayaan punya makna yang berbeza sebenarnya. Cuma dalam otak Walaun dia akan switch makna yang salah. Dan perkataan liberal dalam pengenalan rukun negara di buku tulis murid-murid sekolah, sebenarnya ianya wujud dari tahun 1970 lagi korang. Perkataan liberal dalam pengenalan rukun negara tu start daripada 1970, dah ada dah perkataan tu kan. Kalau PMX punya akidah pincang seperti yang Walaun dakwa, PMX akan bercakap, berdebat, mempertahankan akidah pincang itu sebab dia PMX sentiasa promosi Islam yang sebenar. Dia sentiasa meraihkan ulama'-ulama'. Dia sentiasa membawa ulama'-ulama' daripada luar, sentiasa meraihkan ulama' mana yang tak kunjung tiba ke Malaysia ni sejak dia menjadi Perdana Menteri. Aku nak tanya. Dan dia antara Perdana Menteri yang satu-satunya menerima notis dimarsye daripada US kerana kelantangannya sebab dunia menyaksikan ketokohan dia sebagai seorang pemimpin Islam. Dan daripada dulu 1983, 40 tahun dia ni memperjuangkan isu Palestin ni sampai sekarang dia tak pernah berhenti pun. Jadi saya nampaklah ustaz kata bukan saya kata, apa yang saya dengar daripada ustaz-ustaz, Khawarij ni sangat suka jadikan isu akidah sebagai senjata politik. Hati-hati. Dan definition liberalism is a political, philosophical ideology that emphasize individual rights, freedom, equality and fundamental values. Jadi saya faham bahawa Walaun tak akan faham apa yang saya kata. Kan? Sebab diorang ini tak akan dapat terima. Adakah anda nak saya translatekan dalam bahasa Melayu? Dalam bahasa Melayu itu sendiri, definisi liberal ini adalah kebebasan kita ini untuk memilih pemimpin kita, untuk membuat keputusan, freedom of kita ni bebas untuk menentukan masa depan kita, kan? Malaysia mengamalkan sistem pemerintahan liberal yang bagaimana?
Perkataan liberal itu digunakan dalam rukun negara daripada 1970 selepas apa? Selepas peristiwa 13 Mei 1969. Jangan lupa, iaitu membentuk sikap liberal terhadap tradisi kebudayaan yang kaya dan pelbagai corak. Dan Dewan Bahasa Pustaka sendiri memberi maksud tertulis di situ, definisinya adalah condong kepada pemerintahan yang demokratik. Jadi kalaulah puak-puak Walaun dan juga Lebay ni tidak mahukan satu kerajaan liberal, kenapa mereka tak ubah semasa mereka menjadi kerajaan semasa 33 bulan? Kenapa tak ada ubah? Kan? Dan dia mengangkat sumpah atas perlembagaan yang sama. Dan liberal ini bersifat atau pandangan bebas terbuka, tidak terkongkong satu aliran pemikiran. Maknanya orang tak boleh kita nak paksa buat satu keputusan yang kita sendiri tak boleh nak, kita ni tak dipacak otak lah, senang cerita. Sesebuah negara yang mengamalkan pemerintahan demokrasi liberal ni, holistiknya, dia nak bawakan pembaharuan politik dari segi budaya, ekonomi secara menyeluruh. Dan dari konteks demokrasi itu sendiri, mestilah kita ni bebas bersuara. Hampa juga kata, oh ini negara yang bebas bersuara atau tidak? Oh kita ni dipanggil polis, kita ni ditahan polis dan sebagainya. Di manakah kebebasan bersuara? Lepas tu kan nak mempersoalkan liberalisasi. Liberalisasi di dalam konteks politik itu sendiri adalah bebas dalam bersuara, bebas menyatakan pendapat, bebas bergerak dalam persekutuan, bebas mengamalkan agama dan kepercayaan masing-masing. Adakah anda nak menyekat sesuatu agama lain yang bukan bersama dengan kamu untuk melakukan kepercayaan mereka? Tidak boleh. Betul tak? Jadi saya faham. Walaupun mesti tak boleh nak brain benda-benda macam ni, sebab dia tak pernah membaca. Dia malas. Dia cuma dengar setro-setro dia duduk ulang-ulang benda yang sama. Apa yang setro dia duduk ratib, yang itulah yang dia dapat. Dan dia suka kepada mengatur orang, memfitnah orang. Dia suka kepada benda-benda yang kita boleh nampak negatif. Kan? Jadi kalau di parlimen, apa itu liberal di parlimen? Dalam meluluskan undang-undang baru, asalkan ia dalam rangka perlembagaan kita dan ianya berguna untuk kebaikan negara dan juga rakyat Malaysia. Bermakna undang-undang syariah juga boleh diluluskan di parlimen jika ada kehendak daripada pihak kerajaan dan pihak berkepentingan. Jadi yang bermasalah adalah amalan Islam liberal. Itu berbeza. Tapi liberal di dalam pemerintahan itu berbeza. Sebab kita mengamalkan sistem demokrasi. Okey, saya bagi orang lain dulu. Kalau nanti panjang pula. Betul. Silakan. Aku tertarik dengan isu Fadina Siddiq. Ya betul, apa yang SOP yang disuruhkan, dan dia agak sebab ketika dia bercakap di parlimen, akan tetapi kenapalah perlu buat PC di luar. Tapi kenapa perlu buat PC Arau? Aku sangat benci lah dengan Arau ni. Dengan Arau ni, dia boleh buat PC dekat luar, dia main persepsi bahawasanya dia cuba menunjukkan kerajaan hari ni tak sokong isu Palestin. Apa yang nak? Apa yang cuba tunggang dalam isu Palestin ni? Palestin ni adalah isu bersama. Even yang cosplay tu, KMJ sendiri dah cakap, apa motif hampa? Apa yang apa cuba terapkan di dalam minggu solidariti bersama Palestin? Kan di situ sepatutnya ajaklah mengenai cinta pada negara, cinta kedamaian, cinta keharmonian, cinta kesejahteraan, mengeratkan silaturahim semua bangsa. Kita kan masyarakat majmuk. Terapkan apa yang model yang ajak di dalam sekolah untuk memastikan, orang kata apa, sikap tanggungjawab daripada anak murid lagi, daripada kecil lagi bermulanya. Tapi ni tak, mai dekat Perikatan Nasional aku nak tunggang juga saya habis-habisnya. Sehingga cuba bercakap, oh bagilah kapal terbang lalu dekat situ. Dia punya idealisme tu pun memang orang kata apa, luar konteks lah.
tak boleh nak bayangkan macam mana nak buat tu. Sampai kata, oh tak apalah, tapi bagi tahulah kat pihak antarabangsa, contoh ya, dia kata, bagi tahulah kat pihak antarabangsa, janganlah tembak pesawat tu. Supaya berperimanusiaan ni. Bengong. Dia lempak bom pun, dia tak kira tempat weh. Hang tengok pok-pok tu lempak bom dekat Gaza macam mana. Sampai tak kira tempat. Tempat orang nak ambil air bersih pun dia bom. Hang rasa pok-pok tu nak dengar cakap kita lah. Tapi Alhamdulillah, PMA isu Palestin ni, dia sangat tegas, dia cari segala-gala caranya, cara alternatif untuk menyelesaikan, memastikan bantuan-bantuan kemanusiaan tu sampai. Alhamdulillah, kita dapat hantar perubatan, dapat sokongan di PBB dan lulusnya usul gencatan senjata, usaha tu. Dan sehingga mendapat warning, 3 warning. Mereka kata sebelum ni, sebelum ni 2 warning lah, Mat. Yang masa 2 warning tu, betul lah 2 warning. Tapi lepas habis, dia bagi ucapan dekat Aziata tu, dia kena satu lagi warning, 30 Oktober. Jadi 3 lah surat. Yang hampa nak, kes surat kena, surat pun berpetikai. Kadang-kadang aku pun tak faham lah pok-pok Perikatan Nasional. Sampai silap akhir bulan, Anwar hilang satu uban pun dia tanya, "Weh Anwar, uban hang selai pergi mana?" Takkan sampai macam tu hangpa punya nak cari salah. Uban hilang pun dia akan fikir silap satu hari nanti. Satu hari nanti depa macam tu. Depa akan fikir sampai macam tu. Sebab depa nak cari kesalahan Datuk Seri Anwar Ibrahim sampai entah ke apa-apa. Sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim dia bermula isu Palestin tahun awal daripada muda lagi. Jadi pok-pok yang mengaku dia terpaling Islam, dia mengaku terpaling Palestin apa semua, ada yang tak beranak lagi, ada yang mak pok pun tak kahwin lagi. Dia cuba nak angkat. Depa nak kecap tu. Datuk Seri Anwar Ibrahim hampir 40 tahun. Hampir 40 tahun lah. Datuk Seri Anwar Ibrahim dah berjuang. Mana boleh nak digang 40 tahun. Aku, mak pok aku pun tak kahwin lagi 40 tahun. 40 tahun lepas. Tapi kita baca, rajin membaca, rajin mentelaah, menengok buku, blogger, apa sejarah-sejarah tu. Celik, kita kena jadi celik. Itulah orang kata. Jadilah rakyat Malaysia yang cerdik. Rajin membaca buku. Kita pun ada bulan membaca. Jadi baca buku, rajin. Jangan marah aku nak tidur, aku tidur. Aku tak mau tidur, aku tak mau tidur. Macam tu je. Relax Jangan koyak. Kalau rasa koyak apa nak atas. Marah aku. Kalau aku salah lah. Kalau aku tak salah, tak gunalah. Ya? Apa dah? Jadi Tak ada apa. Jadi aku pun bersyukur Alhamdulillah hari ni belanjawan diluluskan. Dan aku syukur Alhamdulillah belanjawan pun diluluskan. Kau pula dah. Aku pakai tudung siang tadi sebab aku malas nak gosok tudung lain. Dia kata sedondol. Yang aku pun hari ni pergi pakai colour ni dah pelak ni. Tak apalah, yang tu tak tepi lah. Yang tu tak tepi. Sebab aku suka Dah, aku duduk kat kedai dah. Okay. Tak apa, aku tutup kamera. Okey, aku tutup kamera, senang. Aku tutup kamera, senang. Aduh, hampa ni macam-macam kat bawah. Ya, Okey. Kalau layan orang kata, semua pun tak kena. Bibing, silakan. Okey, pasal itu yang itu pas tu, mereka suka cakap dengan itu, walau mereka suka cakap kenapa itu budak pakai macam itu Hamas tak boleh, tapi itu cosplay di sekolah tu boleh. Saya nak cakap itu saya ni memang suka anime dan pun dah tahu banyak tentang itu cosplay, dan saya nak cakap itu cosplay tu tujuannya ialah untuk itu keseronokan, untuk berpura-pura macam itu anime karakter lah. Dalam itu anime tu. Bukan tapi itu berpakaian macam Hamas tu. Walaupun bagi kita dewasa tak tahu lah, tapi bagi budak-budak mereka boleh salah faham tau. Sebab itu
sebab isu Palestin ni merupakan isu yang rumit bagi kita yang hanya boleh macam boleh kena rationalize lah oleh kita dewasa lah. Bagi budak-budak, mereka boleh misunderstand. Mereka nanti kalau lah mereka ni berpakaian macam Hamas. Walaupun itu walaupun itu Hamas tu, mereka memang bukan pengganas. Mereka ialah itu freedom fighters. Tapi kita takut nanti itu budak mereka akan misunderstand, mereka akan salah faham macam ini, macam apa yang mereka buat boleh jadi semasa mereka besar mereka akan macam salah faham lah tentang tu dan ingat ini macam okey boleh buat loh. Kita tak mau benda macam tu. Sebab tu lah ada itu guidelines dalam itu Minggu Solidarity Palestin. Bukan bermaksudnya kita tak boleh Solidarity Palestin. Solidarity Palestin memang boleh sebab kita ni memang sokong Palestin lah. Cuma kita ni mestilah bawa message yang betul. Tak boleh lah kita ni buat itu budak macam berpakaian macam apa dan berikan kepada mereka message yang salah. Patutlah kita educate mereka message yang betul. Siapa ada tengok itu di sekolah lain, itu Minggu Solidarity Palestin pun tak ada budak yang berpakaian macam Hamas pun mereka itu program tu boleh berjalan lancar. Saya ni memang tahu Hamas tu bukan pengganas tapi mereka freedom fighters. Hamas tu ialah freedom fighters. Cuma saya tak mau nanti budak budak sekolah tu mereka akan salah faham. Lepas tu ingat apa yang dibuat oleh Hamas boleh dibuat secara sewenang-wenangnya. Kita tak mau macam tu. Nanti mereka kalau mereka besar, kalau apa yang mereka buat nanti semasa mereka besar, siapa yang bertanggungjawab? Itulah kita ni itulah kita. Boleh juga sebab kita tak reti nak berceramah lah. Kalau tak orang tak ada soalan tu tahulah. Aku ada satu soalan. Apakah perasaan kesemualah ketika belanjawan hari ni diluluskan? Sebab selama ni depa perancangan nak membuat bahawasanya belanjawan kali ni tak diluluskan, tapi diluluskan dengan diselitkan gaya bahasa mahasiswa, mahal kaya, Mahathir. Okey, boleh ulas. Dia Anwar Ibrahim memberitahu perkataan penggunaan maha tersebut. Maha karya tu dia kata mana boleh maha kaya. Maha tu untuk benda lain. Tapi Anwar Ibrahim PMX kita mengulaskan mahasiswa macam mana pula. Dan dia selitkan Mahathir sama. Nama maha tu. Okey. Tapi nak tu tak fokus sangatlah, fokus ke belanjawan diluluskan tu. Sebab selama ni depa berkata bahawasanya belanjawan tak akan dilulus, akan digagalkan. Macam mana tu? Okey, bagi aku seperti yang aku kata dan pernah cakap sebelum ini, tak pernah lagi dalam sejarah mana-mana belanjawan yang tidak diluluskan walaupun ada pihak yang cuba nak menjatuhkan kerajaan. Sebab ini akan menjadikan rakyat marah dengan sesebuah parti politik dan sebuah pihak tu. Kalaulah diorang ni
tak cerdik. Kalau dia sengaja nak menjatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan berbuat demikian, aku rasa itu adalah satu langkah yang bodoh lah. Sebab kita ni kalau kita nak berpolitik, tapi kita jangan memperbodohkan diri kita. Maksudnya di sini Datuk Seri Anwar Ibrahim telah berjaya hari ini. Sekali lagi belanjawan 2024 itu kita dapat lihat ini undian pertama, dan undian kedua iaitu undian atas usul pembangunan diedah kepada jawatan kuasa majlis dan sekali lagi ia diluluskan. Dan secara hipotetikal belanjawan tersebut aku nampak fokus kepada rakyat lah, dan kalaulah ianya dijadikan modal politik untuk mereka ni menolak belanjawan semata-mata mereka tak mau mengiktiraf ataupun nak cuba menjatuhkan kerajaan Madani ni, depa silap lah. Sebab ini akan membangkitkan kemarahan rakyat yang pertama sekali. Dan bayangkan korang menolak belanjawan yang memberikan banyak inisiatif kepada rakyat. Contohnya STR daripada 3,200 tak silap aku lupa tapi dinaikkan kepada 3,700 dan seterusnya berkenaan dengan bonus penjawat awam RM2,000 kan. Ini akan mendatangkan marah kata orang kan, mendatangkan marah kepada, kalau dia orang nak hilang sokongan daripada penyokong-penyokong dia sendiri, silakanlah berbuat demikian. Maknanya di sini tak ada sebab untuk belanjawan itu dipertikaikan. Sebab aku tengok di dalam parlimen tu sendiri pun dia tak ada isu sangat berkenaan dengan belanjawan ni. Ketika dibahas belanjawan ni di parlimen, mereka divertkan dengan isu lain. Isu-isu yang macam-macam isu lah kan. Dia tak fokus pun berkenaan dengan tu. Suruh Datuk Seri Anwar jawab berkenaan dengan siapa ugut lah kan. Lepas tu berkenaan dengan banyak benda lah. Dia seolah-olah dia nak larikan naratif kepada rakyat ni, tumpukan apa yang kerajaan sedang nak beri kepada rakyat ni. Dia tak mau rakyat ni tahu banyaknya kerajaan nak bagi pada kita kan. Berkenaan dengan tu dia bawa lari berkenaan dengan inisiatif subsidi ayam, dia memekak berkenaan dengan subsidi ayam. Lepas tu dia bising berkenaan dengan ugutan kepada Perdana Menteri dan sebagainya. Itu yang aku nampak lah. Jadi tak ada isu pun, tak pernah dalam mana-mana parlimen, sidang parlimen belanjawan ditolak lah, dan ini sekali lagi tak berlaku. Betul ya ni. Satu lagi perkara ya ni, berkenaan dengan belanjawan yang saya nampak, blok pembangkang dalam sekian banyak perkara-perkara yang dikemukakan oleh kerajaan mengenai belanjawan ini, ternyata memang mereka susah nak mencari di mana poin-poin yang dapat mereka gunakan sebagai bahan politik mereka. Sebab kalau kita tengok, mereka sendiri sebenarnya mengakui bahawa belanjawan tahun 2024 adalah belanjawan yang pro rakyat, yang betul-betul belanjawan yang terbaik ya, daripada sebelum-sebelumnya ini. Okey. Kemudian berkenaan dengan masih ada lagi ya di bawah ni yang dia ingat kita ni disponsori oleh Israel dan sebagainya lah. Untuk pengetahuan kamu semua yang berhati kotor ini, saya nak bagi tahu bahawa kami di sini tidak 1 sen pun dibayar oleh siapa-siapa. Kami bekerja untuk memberikan penjelasan, penerangan dan juga memberi rakyat faham agar tidak menjadi bodoh seperti yang kamu tulis itu. Seperti kamu. Macam yang kamu tulis itu dah sendiri menampakkan kebodohan kamu sendiri. Dari mana kamu boleh menyangka yang kita ni dibayar oleh Israel, disponsori oleh Israel? Bukankah itu fitnah? Kalau betul-betul anda ada bukti, anda ada fakta yang jelas, mai naik. Mohon dengan yang ni tu untuk dinaikkan. Silakan naik. Kita boleh bahas, kita boleh bincang. Okey, yang ni sambung dulu yang ni. Okey. Okey, macam ni lah. Itu
belanjawan 2024 memang dah diluluskan di peringkat dasar dengan undian suara terbanyak lah. Ini bermaksudnya ini bermaksudnya walaupun itu PM mereka boleh berpertikai, tapi tak apa sebab secara ikut proses dan secara legitnya itu belanjawan 2024 dah diluluskan dan PMX memang ada sokongan yang kukuh untuk teruskan sebagai Perdana Menteri. Dan ini ialah berita yang terbaik. Jadi memanglah kalau itu Perikatan Nasional ni, kalau mereka nak tumpukan kerajaan, mereka boleh tunggulah sampai PRU 16 dan lihat itu rakyat mau mereka jadi kerajaan atau tidak. Yalah. Boleh. Saya bagi satu soalan lagi. Sekejap, Ari. Mendapat khabar bahawa pemergian Bonda Hajah Natra Ismail, mantan Ahli Parlimen Sekijang, semoga pihak keluarga beliau diberikan kekuatan dan ketabahan pada saat inilah dalam menepuhi saat sukar ni, pemergian insan yang tersayang. Jadi kita mengambil masa 1 minit untuk membaca Al-Fatihah kepada beliau. Bismillah. Ya. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey. Silakan Ari. Aku ada satu soalan. Okey. Sepanjang pembahasan, apakah mekanisme Perikatan Nasional untuk memastikan Ari, penambahbaikan di belanjawan? Tak nampak tangan hang. Baju sama masalah dia. Lantaklah orang nak cakap apa. Alah. Okey, Hang baik. kan suka dekat untik tu. Nanti aku pecah rahsia hang tu. Kau tahu. Untik mana pula dah? Dia minat dekat untik hang tahu tak? Apa tahu tak? Dia minat kat Untik untik. mana? Tapi dia kat Untik bergaya. mana? Kan? Sebab yalah, untik dengan unta. Mana boleh. Kocak. Dah okey lah, baik. Dah, aku ada satu soalan. Satu soalan tu, sepanjang pembahasan, apakah mekanisme yang untuk menambah baik tentang pembentangan bajet 2024 ni daripada pihak Perikatan Nasional? Ada atau tidak? Jika tidak, kenapa tidak? Jika ada, apakah benda tu yang untuk menambah? Soalan hang? Apakah sepanjang pembahasan belanjawan 2024, Okey. apakah mekanisme yang cuba dibawa oleh MP Perikatan Nasional untuk ditambah di dalam belanjawan 2024 ni? Tak tahu. Tak ada, Ari. Rasanya sepanjang perbahasan tu belum ada lagi ataupun mekanisme yang dia lontarkan kepada PMX untuk menambah baik belanjawan tersebut. Memang tak ada lagi setakat ini kita dengar daripada MP Pembangkang mengenai itu. Dan kalau ada mungkin mereka dah jelaskan dah. Yang ada saya dengar ialah untuk macam mana mekanisme menghantar barangan keperluan rakyat Palestin ikut udara. Itu saja saya dengar. Dia sebenarnya kan, apa yang aku perhatikan dekat room kita ni, kalau nak suruh walaun tu naik, salah seorang kena jadi walaun. Sebab mereka ni hanya ada keberanian bila ada geng kat atas. Walaupun geng tu Ari ni. Betul tak? Tengok petang tadi banyak mana Mesti aku. Betul. Dia kena ada Abang Wan juga jadi walaun ni. 2 orang dengan Ari memang best lah. Dia kena ada juga yang seorang yang macam itu, barulah dia orang berani. Kalau tak kita duk sembang sama kita tak sok lah. Ari, yang ni, siapa Akak Mardini yang tadi petang tu? Ada tak dia? Ada request tak? Tak ada, dia tidur dah. Kalau ada, saya pun tak nampak sebab 800 lebih ni, biasa kalau saya scroll ke bawah,
Dia keluar dalam 200 orang je nama dekat sini. Yang lebih-lebih tu saya tak tahu, dia tak keluar. Tak tahulah kot, saya scroll laju sangat kot. Okey, silakan dulu. Siapa? Bimbing lah, try bimbing. Okey. Tentang itu komen itu tentang itu kenyataan Dr. Halimah Ali itu, iaitu YB kapal tu tentang itu bantuan kemanusiaan ke Gaza melalui udara. Saya cakap memang mustahil lah. Sebab apa mustahil? Sebab pertama sekali itu semenanjung Gaza tu terbukti tak ada airfield. Bermaksud Kita terbukti suruh tak dia ada. jadi walaun, dia pula jadi walanan. Bermaksudnya itu lapangan terbang memang tak ada lah. Kalau pergi tengok itu Google Maps ke apa ke pun tak boleh jumpa satu lapangan terbang di semenanjung Gaza. Memang tiada. Bermaksudnya Semenanjung Gaza lama dah tak ada. Yang telah dibedil oleh Israel pada satu masa dulu. Saya lupa lah pada tahun berapa. Tapi lama dah tak ada. betul. Gaza ni. Ini bermaksudnya itu kalau nak bantuan kemanusiaan ke Gaza melalui itu rang udara tu memang mustahil. Dan yang keduanya itu rang udara di Gaza tu memang dah kena